إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, juga nikmat kesihatan dan nikmat kelapangan masa. Di mana dengan nikmat-nikmat ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk pagi ini bangkit kembali dari tempat tidur dan dapat salat berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya dapat luangkan sedikit masa untuk sama-sama kita duduk mendengar kisah-kisah daripada hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah-kisah ini adalah kisah-kisah yang akan menambahkan rasa cinta kita dan rasa ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, pada kuliah yang lalu kita habiskan cerita tentang kisah pemboikotan ke atas Nabi dan keluarganya, Khadijah, Abu Talib, para sahabat di perkampungan ataupun tanah milik Abu Talib. Mereka telah dipulaukan sekitar 2 tahun lebih. Tak ada orang boleh duduk dengan mereka, tak ada orang boleh bagi mereka makan, tak ada orang boleh berkahwin, tak ada orang boleh bercakap. Boikot 100%. Kalaupun ada orang luar sewaktu musim haji datang nak jual barang kepada orang Bani Hashim, orang lain akan datang dan beli barang tersebut dengan harga yang lebih mahal supaya mereka tak jual kepada orang-orang Bani Hashim. So mereka menderita disebabkan pemboikotan ini, sampai ke tahap mereka terpaksa makan kulit, kayu dan sebagainya. Dan boleh kedengaran bayi yang menangis di tempat pemboikotan tu boleh dengar sampai ke Mekah. Kemudian kita cerita ada mula dengan seorang ni, dia start fikir benda ni tak betul dan dia mula merencana steps, langkah-langkah untuk membatalkan perjanjian tersebut. So dia cari seorang kawan sampai dapat 5 orang dan mereka buat plan macam mana berkumpul di hadapan Kaabah, kita suarakan bantahan kita sehinggalah perjanjian itu boleh dibatalkan. Dan kita ada sebut kisah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi melihat perjanjian yang ditulis itu, agreement pemboikotan itu telah digantung di dalam Kaabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi anai-anai makan semua bahagian daripada dokumen tersebut kecuali perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali perkataan nama Allah, dia tak makan. Lalu Abu Talib yang tidak Islam, dia dengar Nabi sebut ni, sebenarnya dia ada keyakinan yang 100% lah pada Nabi. Dia pergi ke Abu Jahal, dia back dengan Abu Jahal. Anak saudaraku bagi tahu perjanjian ini telah dimakan anai-anai, maka ia terbatal. Kalau kau cek, kau buka Kaabah ni, kau cek dalam tu, kalau tak seperti yang Muhammad sebutkan, aku akan serahkan Muhammad kepada kau untuk kau bunuh. Sebab itu yang dia minta selama ni. So maksudnya diletakkan betting yang paling tinggi lah, dia nak serahkan Nabi. Nak bagi tahu sebenarnya dia nak express dia punya 100% confidence dia dengan Nabi SAW. Pun begitu dia tak masuk Islam. Nanti kita akan cerita. Dan disebabkan boikot yang panjang ini, 2 orang yang paling Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang jatuh sakit. Yang pertama Khadijah, yang kedua Abu Talib. Kalau kita lihat di sini dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib dia jatuh sakit kian tenat sejak daripada pemboikotan itu, dan dia pun sudah tua. Abu Talib sudah tua. Sampailah dia sudah ada di deathbed, sudah ada di katil dia menanti saat mati. Pembesar-pembesar Quraisy ni semua datang keliling, sebab Abu Talib ni adalah pembesar. Ibaratnya hari ni kalau kita ada pemimpin-pemimpin besar yang dalam keadaan tenang, semua pemimpin besar kan, yang lain akan turun. Sebagai contoh, Sultan mangkat, siapa-siapa menteri yang ada di luar negara semua akan pulang. Ibaratnya suasananya begitu, orang besar dalam keadaan tenang. So balik semua ni,
Nabi SAW ini adalah orang yang menjaga Nabi sejak umur Nabi 8 tahun. Dan Abu Talib jaga Nabi selama 40 tahun. Waktu kecil tu jaga sebagai penjaga. Waktu Nabi mulakan dakwah, Abu Talib menjaga sebagai pelindung dari ancaman dan kejahatan orang Quraisy. Ini adalah orang yang kalau kita lihat dalam konteks ini, antara orang yang paling sayang kepada Nabi SAW. Selain Khadijah, Abu Bakar dan sebagainya, Abu Talib, pakcik Nabi SAW, yang sangat sayang. Barangkali kita pun tak ada perasaan sayang ataupun sanggup berkorban seperti Abu Talib ni. Sanggup dihina, sanggup diboykot. Ini semua luar biasa. So Nabi secara, kita boleh rasa secara fitrahnya, Nabi mesti nak Abu Talib ni masuk Islam. Nabi orang yang bawa misi Islam, dan Nabi tahu nak masuk syurga syaratnya mesti Islam. So Nabi berusaha siang dan malam untuk dakwah semua orang. Takkanlah pakcik sendiri yang support Nabi selama ni tidak masuk Islam. So sampailah ke saat terakhir pun Nabi merayu kepada Abu Talib. Qul kalimah, sebut satu kalimah, uhajjuka indallah, aku akan berhujah di sisi Allah untuk engkau. Apakah kalimah itu? La ilaha illallah. Menurut riwayat sirah, Abu Talib dia memang tahu Nabi benar, dia memang yakin Nabi ni benar. Dia dah saksikan keajaiban-keajaiban sepanjang bersama dengan Nabi SAW. Termasuklah yang tadi tu, yang anai-anai makan perjanjian tu. Siapa boleh tahu benda yang gaib? Benda tu ada dalam tu, tak ada orang tahu. Dan Abu Talib yakin, nak bagi tahu dia memang dah 100% confident dah dengan Nabi ni. Tapi dia kata, aku bukan tak nak masuk Islam, tapi aku tak nak mereka ni sebut nanti aku, saat akhir aku berpaling daripada agama nenek moyang aku. Dan itu yang Abu Jahal apa semua ni duk cakap, adakah kau nak tinggalkan agama Abdul Muttalib? Mereka sebut nama Abdul Muttalib, legend yang besar. Dan Arab Quraisy, lagi-lagi Abu Talib itu adalah ayah dia, yang dia rasa takkanlah aku nak berpaling daripada agama bapa aku. So sentimen itu menyebabkan sampai ke akhirnya Abu Talib mati dalam keadaan tidak mengucap la ilaha illallah. Dan kalau kita boleh faham bagaimana perjalanan kisah yang panjang ini, kita boleh rasa betapa sedihnya Nabi SAW. Nabi sangat sedih. Nabi kata, aku akan terus minta ampun untuk Abu Talib selagi Allah tak bagi sebarang instruction yang sebaliknya. Nabi SAW bila buat satu benda, dia mesti based on instruction. So dalam hal ni, dia begitu ceritakan Abu Talib, dia kata aku akan minta ampun untuk dia, sampailah Allah kata tak boleh. Dan kemudian kita lihat, kita tahu turunnya ayat-ayat seperti surah At-Taubah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada Nabi SAW, tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam. Surah Taubah. Dan ayat yang lain pula Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kau tidak memberikan hidayah kepada orang yang engkau sayang, tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. So Nabi SAW sejak itu tidak minta ampun lagi lah. Sebab Nabi telah mendapat arahan, tak boleh kita minta ampun untuk orang musyrik yang memang dah tolak dakwah ni. Sebab tu kita kena betul clear ni. Kafir, musyrik ini adalah orang yang sudah disampaikan kepada dia kebenaran dengan penjelasan yang baik, yang jelas. Kemudian dia kata, saya tahu benda ni benar, tapi saya tak nak ikut, saya nak lawan benda ni, saya tak nak submit benda ni. Itu baru kafir. Orang yang barangkali jiran kita atau orang yang sama kerja dengan kita, yang tak pernah kita cerita Islam kepada dia, kita pun barangkali buat perangai yang dia pun rasa teruknya Islam kalau macam ni, itu kita tak boleh kata kau ni kafir. Sedangkan dia belum didakwahkan lagi, dia belum ditunjukkan lagi apa itu Islam. So kita tak boleh kata dia musyrik, dia kafir, sebab dia belum faham lagi apa itu Islam. Melainkan kita dah terangkan dengan cara yang baik, yang betul, yang jelas. Dia dah nampak dah kat Quran, dia nampak banding dengan kitab agama yang lain dan sebagainya. Kemudian dia kata, di sebab tertentulah, macam tadi Abu Talib sebab
Abdul Muttalib dan sebagainya. Ada sebab lain yang lebih daripada kebenaran, dia tolak. Masa itu barulah dia tergolong dalam kalangan yang seperti ini. Ada beberapa pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah kewafatan Abu Talib. Sebelum itu, selepas wafat Abu Talib, Ali radhiyallahu an, anak kepada Abu Talib, sangat sedih lah. Tetapi dalam keadaan sedihnya dia marah. Dia tak nak pergi uruskan jenazah ayah dia sebab dia stres ayah dia tak masuk Islam. Lalu Nabi SAW beritahu kepada Abu Talib, pergi uruskan jenazah ayah kau. Abu Talib beritahu kepada Nabi, dia musyrik. Aku tahu dia musyrik, kau pergi uruskan jenazah ayah kau. Selalu Abu Talib pergi menguruskan, Ali pergi menguruskan jenazah dan kebumikan dan sebagainya. Dan ada 3 pengajaran penting yang kita kena ambil. Yang pertama, Allah sendiri beritahu engkau tidak boleh memberikan hidayah kepada orang yang engkau sayang. Maksudnya Nabi sayang kepada orang kafir kat sini. Nabi sayang kepada orang kafir, keluarga dia. Sebab tu kita kena betulkan satu salah faham. Kita ni tak tahu dari mana datang doktrin ini. Asalnya orang tu bukan Islam, kita fikir kita mesti benci dia, kita mesti sangka buruk dengan dia, kita mesti sentiasa fikir dia ni jahat. Lalu datanglah istilah yang begitu dan begini, kita melabel orang yang bukan Islam. Dan itu menyekat dakwah. Tentunya sangat menyusahkan dakwah sebab kita start dengan premis benci. Sedangkan Nabi SAW memulakan dakwah walaupun dengan orang yang tidak Islam, walaupun orang yang melawan, Nabi memulakan premis dakwah dengan kasih sayang, dengan cinta. Sebab itu kita kena bezakan. Secara insaniah, kita boleh sayang kepada non-Muslim, kita boleh sayang kepada orang kafir. Hatta Nabi SAW boleh sayang kepada Abu Talib. Boleh jadi ada orang tu mak ayah dia non-Muslim, ada adik-beradik non-Muslim, atau kawan dia non-Muslim, boleh sayang kepada mereka. Tetapi kita bukan sayang disebabkan dia menolak Allah dan Rasul. Itu religious love, tak boleh benarkan lah. Tentunya jelas, kita tak boleh sayang kat dia, aku sayang kat dia sebab dia lawan Allah dan Rasul. Itu memang salah lah. Tapi kalau kita sayang dia baik, dia ni dan sebagainya, kita kena pamerkan kasih sayang itu. Barulah dakwah boleh tembus, boleh sampai kepada dia. Tak boleh kita start dengan premis kita benci dan kita menganggap dia jahat dan sebagainya. Itu tidak benar sama sekali. Yang kedua, yang ini mungkin agak berat. Orang yang yakin dan tahu kebenaran, dia tak semestinya Muslim selagi mana dia tak mengamalkan apa yang dituntut oleh kebenaran tersebut. Ada di kalangan kita yang menganggap diri dia Muslim. Dia kata aku Muslim, buktinya aku percaya Allah, aku percaya Nabi, tapi aku tak nak ikut apa-apa peruntukan dalam syariat. Aku tak nak salat, aku tak nak tutup aurat. Aku kata cukup di hati ni. Abu Talib jauh lebih hebat daripada engkau. Dia percayakan Allah, dia percayakan Nabi, dia tolong dakwah Nabi. Dia hadapi semua perit dan pedihnya dakwah ni, tapi dia tak amalkan apa yang diminta oleh syariat, dia tetap mati dalam keadaan musyrik. Sebab itu slogan saya Islam dan sebagainya ini tak cukup, melainkan mesti datang dengan amalan. Muslim by definition, perkataan Muslim itu adalah submit, menyerahkan diri kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya yakin. Sebab itu iman, definisi dia kalau kita kata hanya percaya dan yakin tak cukup. Ramai orang yang percaya dan yakin tetapi tidak submit. Submit dan percaya dua benda yang berbeza. Dan kisah Abu Talib antara bukti yang jelas menjadi seorang Muslim yang betul-betul submit kepada Allah SWT adalah menerima keseluruhan syariat secara penuh. Udkhulu fi silmi kafah, masuk dalam Islam dalam keadaan yang penuh. Tak ada saya ambil sikit ni saya tak rasa benda ni relevan pada zaman ini, saya tak sesuai. Ini semua perlu berhati-hati sikit. Sebab kita tak nak di IC kita Islam, orang panggil kita Muslim, kita mungkin keluarga kita Muslim, tapi hati kita detach, jauh daripada Islam yang sebenar. Yang ketiga, kita kena make sure, kena pastikan kita berada di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah SWT
kita perlu ambil orang-orang yang beriman kepada Allah SWT sebagai the closest circle kita. Sebab sebagai contoh, Abu Talib, sewaktu dia nak mati, dia diganggu oleh kawan-kawan dia ni yang menghalang dia daripada menerima kebenaran. Ada di kalangan kita yang duduk di kalangan kawan-kawan yang macam ni, kita nak terima kebenaran, kita jadi payah. Sebab kita fikir kawan-kawan ni, peer pressure, tekanan daripada kawan-kawan yang ada di sekeliling. Dan kalau kita baca kisah-kisah, ramai orang yang berubah. Antara perkara yang first kali mereka alami setelah mereka mengambil keputusan untuk berubah adalah mereka kehilangan kawan-kawan ni. Dan kita barangkali tak faham, kalau orang tu dah berkawan 20 tahun, 30 tahun, kehilangan kawan ini satu benda yang berat. Dan orang yang kuat sahaja yang boleh hadapi. Disebabkan kebenaran ini, aku tahu Allah betul, Quran betul, aku nak berubah, aku tinggalkan. Dia tak kisah kehilangan kawan. Dan itu benda yang sangat sukar. Dan hadis Nabi SAW menyebut, innal mar'ah ala dini khalili, sesungguhnya seorang insan ini di atas agama kawan dia. Falyanzur may yukhalil, falyanzur ahadukum may yukhalil. Dan perhatikan, wahai kita semua ini, perhatikan dengan siapa kita berkawan rapat. Khalil ni kawan rapat. So kawan rapat ni mempengaruhi kedudukan ataupun keteguhan agama kita. So itu adalah satu benda yang sangat mustahak kita kena lihat. Make sure kawan-kawan kita adalah orang yang menyokong ke arah kita menjadi lebih baik. Dan biasanya orang nak berubah, kawan dia akan kata, lah kau pun pergi club dengan aku dulu, tiba-tiba nak tunjuk alim. Semua benda-benda tu semua akan mengganggu dan membantutkan proses perubahan. Dan sebenarnya ada satu lagi additional point, yang mana tadi kalau kita sebut riwayat dalam sirah, Nabi suruh Ali radhiyallahu anhu pergi uruskan jenazah Abu Talib. Dan itu memberikan satu point dari sudut fiqh, kita boleh. Dan sebenarnya kalau ikut arahan Nabi, Nabi suruh kita uruskan. Kalau ada adik keluarga kita yang non-Muslim kat sini, mungkin kita tak adalah pengalaman. Kebanyakan kita keluarganya semua turun-turun Muslim. Kita mewarisi Islam ni dah lama dah. Ada orang yang baru masuk Islam, mungkin mak ayah dia masih Hindu, mak ayah dia masih Kristian. Dan bila mak ayah dia meninggal, ada sebahagian ekstrim yang Muslim beritahu, walaupun dia mak ayah kau tak boleh pergi terlibat dengan jenazah dia. Dan bayangkan bagaimana impak perbuatan tersebut kepada ahli keluarga. Teruk ni Islam ni, mak ayah mati pun tak boleh tengok, tak boleh datang bagi last respect, tak boleh. Sedangkan Nabi sendiri suruh Ali pergi uruskan jenazah. Kita dibolehkan untuk pergi terlibat dengan, kita boleh contribute duit pun untuk proses menguruskan jenazah, tetapi selagi mana kita tak terlibat dengan ritual agama. Ritual agama yang tak dibenarkan. Tapi pergi hadir, mengucapkan takziah, itu semua boleh. Dan itu semua sepatutnya kita buat. Dan itu cara bagaimana Islam menunjukkan rahmatnya Islam ni. Rahmatnya Islam ni. Tak boleh lah Islam tiba-tiba mak ayah ditolak atau kawan meninggal non-Muslim tak pergi, so kata agama aku tak bagi. Kita tak boleh terlalu simplistik begitu. Sedangkan Allah sendiri tidak menetapkan demikian. Dan demikian juga kalau kita ada perayaan-perayaan, kita punya indikator adalah selama mana tak melibatkan akidah, ritual agama, kita dibenarkan. Kita dibenarkan untuk terlibat, memberikan ucapan tahniah dan sebagainya, selama mana ucapan itu tidak mengangkat apa-apa yang syirik ataupun apa-apa yang bercanggah dengan syariah. Setelah beberapa hari kewafatan Abu Talib, Nabi sedih dah. Abu Talib meninggal. Nabi dah kehilangan perlindungan politik, perlindungan orang besar. Abu Talib ni orang besar lah di kalangan orang Quraisy. Dan antara hikmah yang kita boleh sebut juga, kenapa Allah SWT kekalkan Abu Talib ataupun dia tak jadi Islam. Sebab kalau dia jadi Islam, immediately Quraisy akan keluarkan dia daripada kedudukan dia sebagai pemimpin. Dan Nabi dan para sahabat dah lama dah kena lebih teruk daripada apa yang mereka kena sebelum tu. Dan satu lagi perkara adalah kita tak tahu apa yang ada di sisi ilmu Allah, apa yang ada di sisi Allah SWT dalam ilmu. Allah tahu apa yang dibuat. Sebab itu kita kena yakin Allahu a'lam. Allah tahu kenapa Allah susun demikian. Dan kalau kita lihat ada satu kisah yang ini berlaku di Fathul Makkah. Abu Bakar As-Siddiq bawa ayah dia, dah tua sangat, dibawa ayah dia
sampai jumpa dengan Nabi sebab ayah dia masuk Islam. Nabi kata, kenapa kau bawa ayah aku? Kenapa kau bawa ayah kau? Biar aku yang pergi kat dia, dia dah tua dah. Abu Bakar kata, no, dia yang kena pergi kat kau. Dan ayah dia dulu tak masuk Islam lah. Lama, masa Fatul Makkah baru masuk Islam. Bila masuk Islam, Abu Bakar menangis. Nabi kata, menangis? Kau patutnya happy lah, ayah kau masuk Islam. Dia kata, alangkah aku harap kalau tangan yang dihulurkan tadi untuk bai'ah masuk Islam ni adalah tangan pakcik kau Abu Talib. Dia masih ingat yang tu. Tu level Abu Bakar As-Siddiq punya iman. Tak, aku lagi harap Abu Talib. Sebab apa? Sebab engkau akan gembira kalau itu berlaku. Yang aku ni tak apa. Aku lagi gembira melihat engkau gembira dengan kalau Islam yang Abu Talib, Abu Bakar As-Siddiq sebut. Dan kita tak tahu apa hikmah yang lebih dalam. Allah Subhanahu Wa Taala ada perancangannya tersendiri. Lalu matilah Abu Talib dalam keadaan musyrik. Dan ada satu hadis yang diriwayatkan dalam Sunan, disebutkan Al-Abbas, pakcik pun Nabi SAW, seorang lagi tanya, apa benda yang kau dapat tolong Abu Talib ni di akhirat nanti, sebab dia dah tolong kau banyak tapi dia mati dalam keadaan musyrik. Dan Nabi kata, aku doa kat dia sampailah Allah bagi dia hukuman dalam neraka yang paling ringan. Yang paling ringan. Disebabkan kebaikan dia menolongku dan mempertahankan aku sewaktu membawa ajaran Islam ini. So itu apa yang ada dalam riwayat lah. Setelah beberapa hari meninggal, setelah 3 bulan meninggalnya Abu Talib, Nabi SAW diuji dengan kesedihan yang berganda dengan wafatnya ataupun meninggalnya orang yang lebih dekat kepada Nabi daripada Abu Talib, orang yang memberikan sokongan moral, orang yang memberikan motivasi, orang yang memberikan assurance setiap kali Nabi rasa berat dan susah. Daripada sejak wahyu turun, Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Khadijah radhiyallahu anha meninggal pada bulan Ramadan pada tahun itu. Ini apa yang disebut oleh Ibnu Jauzi. Menurut riwayat yang paling masyhur, Rasulullah SAW ketika itu berusia 50 tahun. Khadijah radhiyallahu anha meninggal. Dan kalau kita baca sirah, kita tahu Khadijah ni antara nikmat yang sangat agung kepada Nabi SAW. Memang Allah dah pilih inilah dia wanita yang akan bersama dengan Nabi dalam fasa yang paling getir dalam dakwah. Dan memang sampaikan Khadijah ni, Jibril datang beritahu Allah kirim salam kepada Khadijah. Kita kalau agung kirim salam, kita dah dahsyat. Kita kalau Perdana Menteri kirim salam, mungkin kita tak happy sangat pun. Tapi kalau agung kirim salam, kita terasa besar. Ini Allah kirim salam kepada Khadijah, orang yang special, yang mana dia daripada sejak awal Nabi balik daripada Hira, selepas pengalaman pertama dapat wahyu tu, Nabi dalam keadaan takut, zamiluni, selimutkan aku tak tahu apa yang berlaku. Dia kata, no, kau baik, kau tak pernah buat jahat dengan orang, kau tolong janda, kau tolong orang tua, ini mesti ada kebaikan. Dan dibawa pergi jumpa dengan Waraqah bin Naufal. Dia lah orang yang support Nabi SAW sejak awal lagi. Dan Nabi kehilangan orang yang sepenting ini. Dan daripada Khadijah Nabi dapat berapa orang anak? 6 orang anak Nabi dapat daripada Khadijah radhiyallahu anha. Lalu Khadijah radhiyallahu anha meninggal, dan Nabi SAW pernah sebut, qad ruziktu hubbaha, Allah telah merezekikan aku cinta dia. Tiap perkataan Nabi sebut, Allah merezekikan aku cinta dia, mencintai dia dan cinta dia kepada aku. So meninggallah Khadijah, dan Nabi masa itu sangat sedih. Dan sepanjang waktu ini, tempoh ini dalam sirah dinamakan Amul Huzun, tahun kesedihan. Satu demi satu kesedihan menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas peristiwa ini berlaku, orang Quraisy semakin keji dan semakin keras dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi SAW menyebut, aku tidak mengalami semua ini sewaktu Abu Talib ada. So maksudnya waktu ini Arab Quraisy semakin keras dan mereka menekan Nabi dengan lebih berat. Sampai satu ketika kalau kita lihat dalam ni, Nabi SAW sedang salat, Uqbah bin Abi Mu'id datang dan buang najis dan perut unta atas Nabi SAW. Mereka buat ke tahap tu.
Dan mereka main betting lagi, siapa yang boleh buat, aku akan bagi hadiah sekian-sekian. Dan mereka buat. Tak ada orang pun datang mengangkat balik benda tu, melainkan anak Nabi SAW sendiri, Fatimah, kecil lagi waktu tu, datang dan buang benda ni. Dan Nabi SAW sebut, aku tidak pernah mendapat suatu perlakuan yang tidak aku sukai dari Quraisy sehinggalah Abu Talib wafat, kata Nabi SAW. Dan Ibnu Hisham, maksudnya selepas Abu Talib wafat, Nabi kena teruk. Nabi kena sangat teruk sebab tak ada leaders yang nak backup Nabi. Dan kita boleh lihatlah betapa signifikannya watak Abu Talib sebelum ini. Betapa pentingnya watak Abu Talib sebelum ini menjadi seorang yang bukan Islam, yang musyrik. Dan itu memberikan dia kedudukan. Dan tahun ini dinamakan tahun duka cita, Amul Huzun. Dan kalau kita lihat di sini disebutkan satu petikan hikmah tahun duka cita ini. Khadijah adalah perempuan ideal bagi Nabi SAW. Dia isteri salehah yang percaya akan kebenaran misi dakwah dan menyokong penuh perjuangan suaminya. Dia menjadi pemangkin semangat bagi kejayaan dan kemenangan dakwah. Dan ini antara faktor yang sangat penting bagi kejayaan dakwah adalah keluarga dia support. Isteri dia terutamanya menyokong misi yang dibawa oleh suami. Nabi SAW mengalami perasaan duka yang mendalam kerana kehilangan dua orang yang dicintainya, iaitu Abu Talib dan Khadijah. Ketika Abu Talib meninggal, Nabi SAW menyebut, semoga Allah menyayangi dan mengampunimu. Tidak henti-henti aku memohon keampunan untukmu sehingga Allah melarang aku. Ini kita sebut tadi. Dia sebut, aku akan terus meminta ampun sehingga Allah bagi tahu tak boleh. Orang-orang Muslim pada mulanya mengikuti Rasulullah SAW dengan meminta keampunan untuk orang-orang kafir yang telah meninggal. Lalu Allah berfirman, yang kita sebut tadi dalam surah At-Taubah, tidak layak bagi seorang Nabi dan orang-orang beriman memohon ampun untuk orang yang musyrik. Rasulullah SAW sering terkenang keistimewaan Khadijah, memohon rahmat untuknya dan berbuat baik kepada teman-temannya. Sehingga isteri-isteri Nabi yang lain, terutamanya Aisyah radhiyallahu anha, sangat cemburu kepada Khadijah, walaupun dia tak pernah jumpa dan tak pernah kenal Khadijah. Sebab waktu itu Aisyah masih kecil dan dia tak pernah jumpa pun dengan Khadijah. Pernah satu ketika Nabi SAW sedang tidur nyenyak, orang lalu lalang pun Nabi tak perasan, tiba-tiba datang adik kepada Khadijah, ketuk pintu dan bagi salam. Suaranya sebiji macam Khadijah. Nabi terus terbangun dan Nabi ingat Khadijah datang. Sekali Nabi tengok, oh Hala ni adik kepada Khadijah. Dan benda-benda macam tu Nabi, Aisyah tengok Nabi, Aisyah jadi radhiyallahu anha jadi cemburu. Sampai satu ketika Aisyah pernah sebut kepada Nabi, kenapa kau duk sebut tentang perempuan yang sudah tua tu? Bukankah Allah telah menggantikan kepada engkau dengan seseorang yang lebih baik? Dia kata, maksudnya lebih muda, lebih cantik dan sebagainya. Nabi mungkin yang lain Nabi boleh sabar, tapi bila dia sebut yang lebih baik daripada dia, Nabi marah. Nabi kata la. Nabi kata tak, Allah tak gantikan untuk aku seseorang lagi baik. Sewaktu aku ditolak, aku dibuang, dia menerima aku. Sewaktu orang semua tak sokong aku, dia menyokong. So Nabi sentiasa ingat Khadijah sampai ke akhir. Dan kalau kita lihat dalam peperangan Hunain, tak silap, sewaktu suami kepada Zainab radhiyallahu anha ditawan, dihantar necklace sebagai apa kita panggil, bayaran tawanan. Dan Nabi tengok je necklace tu, Nabi tahu rantai tu adalah milik Khadijah. Nabi menangis tengok rantai je. So cinta Nabi kepada Khadijah begitu dahsyat. Nabi kenang dia sampai lama selepas Khadijah meninggal. Nabi sentiasa ada hubungan yang baik dengan kawan-kawan Khadijah. Nabi bagi daging, Nabi bagi hadiah kepada mereka. Nabi sentiasa menjaga memori Khadijah dengan demikian. So sepatutnya moga Allah SWT bantu kita untuk ada hubungan suami isteri yang seperti itu, yang sayang, yang barang peninggalan ni pun boleh menyebabkan perasaannya begitu sedih. Moga Allah SWT berkati kita dengan hubungan rumah tangga yang penuh dengan sakinah dan mawaddah. Habis je fasa ini, Nabi SAW fikir barangkali sebab Quraisy dah makin keras, tekanan yang Nabi terima semakin berat. Nabi fikir, okey, aku rasa aku kena keluar daripada Mekah. Barangkali ada orang di luar yang boleh terima dakwah ni. Orang Mekah ni mungkin dah tak boleh dah, cakap macam mana pun mereka tak nak dengar dan sebagainya. Okey,
Sebab satu lagi, kenapa orang Arab Quraisy tekan Nabi kuat? Sebab semakin mereka tekan, mereka lihat orang semakin masuk Islam, dan mereka tak ada rekod seorang pun masuk Islam keluar balik. Tapi di belah mereka semakin berkurang, seorang-seorang. Kadang-kadang yang masuk tu orang besar-besar, orang ada pengaruh. Macam sebelum kisah boikot ni, Umar masuk Islam, Hamzah masuk Islam. So mereka kena macam mana pun, dengan apa cara sekalipun, stop Nabi. So mereka tak berhenti dari menekan Nabi. Lalu Nabi SAW mengambil keputusan keluar dari Makkah, pergi ke Taif. Nabi bawa seorang yang kita sebut dulunya anak angkat, Zaid bin Harithah, ikut Nabi sekali pergi ke Taif yang jauhnya 60 batu, lebih kurang 100 km. Siapa pernah pergi Taif? Hari ni kita pergi naik bas pun jauh lah, dan di kawasan yang tinggi. Nabi SAW pergi berjalan kaki. Nabi pergi jauh, Nabi jalan tanpa menunggang unta, dalam kitab syarah sebut. Maksudnya by foot lah, walking. Nabi pergi. Dan kenapa Nabi pergi macam tu? Dia tak nak orang Quraisy mencurigai pemergian Nabi. Kalau Nabi naik unta ni, apa semua orang perasan. So Nabi pergi jalan kaki je dengan Zaid bin Harithah. Sampailah Nabi, dah ada riwayat-riwayat sebut mereka jumpa Nabi di pasar-pasar dalam perjalanan Nabi nak pergi ke Taif. Sampai di sana, Nabi stay di Taif selama 15 malam. Nabi stay di Taif selama 15 malam. Dan Nabi SAW pergi berjumpa dengan pembesar-pembesar Taif. Nabi pergi jumpa yang pertama, dia bagi tahu, aku datang nak ajak korang pada Islam. Dan Nabi mengalami 3 jenis jawapan yang sangat sarkastik dan menyakitkan hati. Yang pertama kata, tak ada orang lain ke Allah nak bagi wahyu? Tak ada orang lain ke Allah nak bagi? Kenapa bagi kat kau? Yang kedua pula kata, aku tak nak bercakap dengan kau. Kalau kau ni benar, nanti aku takut aku mendustakan kau. Tapi kalau kau ni pendusta, tak layak aku bercakap dengan orang yang macam kau. So Nabi tak mendapat apa yang Nabi nak. So lalu Nabi SAW beritahu kepada mereka, okey, kamu tak nak terima dakwah, tak apa, jangan hebahkan hal ni kepada orang Mekah. Maksudnya janganlah beritahu pula kepada Mekah, Muhammad daripada sana datang ke sini. Nanti Nabi akan menghadapi tekanan yang lebih berat. So Nabi kata, dah, jangan, tinggalkan aku macam tu je. Jangan pergi report. Tapi mereka tak puas hati dengan Nabi SAW. Nabi mula dakwah dekat orang-orang Taif, tak ada orang terima. Lalu mereka buat apa? Mereka kumpulkan hamba-hamba abdi dan budak-budak sepanjang jalan Nabi nak keluar daripada Taif ni. Mereka lempar Nabi dengan batu. Mereka lempar dan mereka jerit di muka Nabi SAW. Mereka pekik, mereka hina Nabi SAW. Nabi dan Zaid bin Harithah berjalan keluar dari situ, dan perjalanan mereka dihujani batu, lebih kurang 3 batu. Lebih kurang 3 km berjalan, 3 km lebih lah, dengan menanggung balingan batu. Sehingga disebut dalam riwayat ini, demi Allah, engkau tidak akan boleh keluar sehingga engkau dilontar dengan batu, agar engkau tidak akan datang lagi ke sini untuk selamanya. Itu tujuan mereka buat. Biar kau ingat benda ni, kau tak akan datang lagi ke Taif. Mereka lempar, dan disebut dalam riwayat, Nabi SAW mengalir darahnya sehingga bertakung dalam sandal Nabi SAW, dalam kasut Nabi. Kita cuba bayangkan, satu batu kena kat wajah. Satu batu kena pun kita dah rasa macam tak boleh lah. Kalau kita dibaling satu batu pergi dakwah, macam saya tengah kuliah ni, tiba-tiba seorang baling batu, dah kita stop lah. Nabi dibaling berdarah, dan Zaid bin Harithah tentunya cuba melindungi Nabi SAW. Mereka tidak dapat jangkakan keadaan akan berubah dengan cepat. Batu mula dilontarkan dan menyebabkan Nabi SAW berusaha untuk melarikan diri. Batu tersebut berterbangan mengenai tubuh Nabi SAW dan Zaid. Mereka terus berusaha menyelamatkan diri dengan mencari tempat persembunyian, tetapi tidak sempat. Batu tersebut silih berganti kena kepala dan tubuh mereka, membuatkan Nabi SAW tidak dapat mengelak lagi, dan datang seperti hujan lebat. Batu ni kena kat Nabi berdarah,
sehingga kedua-dua sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam dibasahi darah. Darah segar mula mengalir keluar dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu terus berlari mengelak amukkan penduduk Taif. Nabi keluar. Dan kisah ini pernah sebelum ini selepas ini Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah hari yang lebih berat daripada Uhud? Kan Nabi waktu perang Uhud, Nabi kena sampai patah gigi, kucak-kacir tentera Islam, hampir dibunuhlah Nabi SAW waktu Uhud. Nabi kata, no, ada hari yang lebih teruk daripada Uhud, hari di Taif. So ini benchmark, Nabi beritahu ini hari yang paling berat untuk Nabi SAW. Dan Nabi pergi, on the way balik, Nabi berlindung di tembok milik Utbah dan Syaibah, dua orang putera Rabi'ah yang terletak 3 batu dari kota Taif. Maksudnya 3 batu Nabi berjalan, Nabi dilontar, Nabi sampai, Nabi berlindung. Dan Utbah dan Syaibah ni, mereka ada pertalian kekeluargaan dengan orang Quraisy. So mereka masih melihat Nabi ni sebagai orang dia. Walaupun dia ni bawa Islam, orang tak suka dan sebagainya, tapi dia ni orang kita ni. So Nabi duduk di salah sebuah pohon dalam kebun Utbah dan Syaibah ni. Dan Utbah dan Syaibah ni ada hamba, nama dia Addas. Dia daripada Nineveh, daripada kawasan Afrika, daripada Iraq, Nineveh. Dia ni orang macam orang Afrika. Dia hantar untuk bagi buah anggur kepada Nabi SAW, untuk relief lah. Nabi dah melalui pengalaman yang macam ni, berdarah semuanya bagai, dia bagi. Nabi duduk di situ, Addas datang. Sebelum tu Nabi doa. Nabi duduk di situ, Nabi doa. Dan doa ni antara doa yang paling emosional dalam sirah Nabi SAW. Dan doa ni ulama hadis sebut tak perlu sanad yang kuat pun. Dia kata perkataan ini tidak boleh keluar daripada seorang melainkan dia mesti Nabi. Begitu profound doa. Kita baca sikit doa ni, kemudian kita lihat sikit kisah dan habis insya-Allah. Nabi SAW doa, dan saya tuan-tuan biasa dah dengar doa ni. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, kepadamu aku mengadu akan kelemahan kekuatanku. Kalau kita akan cakap, ya Allah, apa ni aku bawa dakwah kau, macam ni kau bagi aku. Kalau kita frust lah. Nabi mengadu kepada Allah tentang kelemahan diri dia sendiri. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Dan kemampuan aku yang sedikit serta kehinaan aku di hadapan manusia. Nabi merintih, Nabi mengadu kepada Allah SWT. Dan kita boleh bayangkan macam mana dalam keadaan berdarah tu Nabi menadah tangan dan berdoa kepada Allah SWT. Ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang sebaik-baik rahmat, yang sebaik-baik pemberi kasih sayang. Anta Rabbul Mustada'afin, dan engkau Tuhan kepada orang yang lemah. Wa anta Rabbi, dan engkau adalah Tuhan aku. Engkau adalah Tuhan aku. Dan Nabi sebut dalam doa tu, ila man takiluni, kepada siapa engkau serahkan diriku. Kepada siapa engkau serahkan diriku. Ila ba'idin yatajahhamuna, kepada orang jauh yang mengganggu aku. Ataupun am ila aduwin mallaktuhu amri, atau kepada orang yang dekat atau kepada orang musuh yang menguasai urusan aku. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali, tetapi kalau semua ni berlaku, engkau tak marah, aku tak kisah. Maksudnya Nabi punya concern sekarang ni bukan Nabi sakit, Nabi perit. Nabi kata kalau benda ni berlaku tapi engkau tak marah kepada aku okey. Aku no problem, aku boleh hadapi semua ni selagi engkau tak marah kepada aku. Wala ubali. Ghaira anna afiyataka hiya awsa'u li. Dan dia kata tetapi kemurahanmu jauh lebih luas bagiku. A'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu adh-dhulumat. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang akan menerangi seluruh kegelapan. Wasalaha alaihi amrud dunya wal akhirah, yang akan memberikan kebaikan segala urusan dunia dan akhirat. Min ay yunzala bi ghadabuka aw yuhalla alayya sukhtuk, untuk melepaskan aku dari marahmu atau menghilangkan murkamu dariku. Hanya kepadamu aku merintih
lakal udba hatta tarda wala haula wala quwata illa bik. Kepada engkau sahaja aku merintih, berharap mendapatkan keredaanmu, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali denganmu. Nampak Nabi doa dalam keadaan yang sakit, yang perit. Nabi doa mengharapkan redha Allah. Yang Nabi risau adalah kalau Allah marah. Dia kata, kalau kau tak marah ya Allah, aku okey, aku boleh hadapi semua ni selama mana aku mendapat keredaan daripada kau. Lalu datang Addas ni bawa anggur. Dia datang jumpa dengan Nabi. Addas beritahu dekat Nabi, ambillah setandan anggur ini dan bawakan untuk orang tersebut. Utbah beritahu dan dibagi kat Nabi. Nabi ambil anggur ni, sebelum Nabi masuk dalam mulut, Nabi kata bismillah. Satu perbuatan yang very simple, yang kita semua disunahkan lah. Nabi kata samillah kul biyaminik, baca bismillah dan makan dengan tangan kanan. Itu sunnah Nabi SAW. Nabi sebut bismillah. Addas ni boleh terkejut. Kau sebut apa ni? Aku tak pernah dengar siapa-siapa sebelum makan sebut benda ni. Dia tanya kepada, dia tak pernah mendengar perkataan itu sebelumnya. Sesungguhnya ucapan ini tidak biasa diucapkan oleh penduduk negeri ini. Kamu berasal dari negeri mana dan apa agamamu? Nabi tanya kepada Addas. So Addas terkejut. Jadi Nabi tanya, engkau ni asal dari mana? Nama kau siapa? Aku seorang Nasrani Kristian lah, dari penduduk Nineveh, ataupun dia slash Parsi kat sini, jawab Addas. Dan Nabi sebut, oh, Nineveh itu negeri orang saleh yang bernama Yunus ibn Matta. Kata Rasulullah SAW. Addas makin terkejut. Kata, macam mana kau tahu tentang Yunus ibn Matta? Orang kat sini tak tahu pasal dia. Dia tahu sebab dia datang daripada Nineveh. Dia adalah saudaraku dan seorang Nabi. Demikian juga dengan diriku. Nabi kata, dia tu saudaraku, dia seorang Nabi macam aku juga. Addas terdiam, terkejut mendengar jawapan itu. Tanpa berfikir panjang, dia terus memeluk kepala Nabi, mencium kedua tangan dan kaki Nabi. Tuan kepada Addas ni duk tengok, kita suruh duk hantar anggur, ni aku dia pergi cium semua ni. So dia terus masuk Islam. Datang tuan dia marahlah ke Addas, celaka, apa yang terjadi, dipukul dan sebagainya. Wahai tuanku, tiada sesuatu pun di bumi ini yang lebih baik daripada orang ni. Dia telah memberitahu kepadaku perkara yang hanya diketahui oleh seorang Nabi. Jawab Addas, celakalah dirimu wahai Addas, jangan biarkan dia memalingkanmu dari agamamu, kerana agamamu lebih baik daripada agamamu, agamanya daripada kata mereka berdua. Dalam Ibn Hisham diriwayatkan, mereka halang Addas daripada terima, tapi Addas dah submit, dan itu adalah hadiah daripada Allah SWT. Dalam keadaan orang semua tolak, dengan sebut bismillah dia orang masuk Islam. Dengan sebut nama Allah, bismillah, sebelum makan, ada orang masuk Islam. Nabi rasa relief sikit. Nabi rasa macam Allah, ada orang terima. Dan selepas peristiwa Addas ini, datang malaikat Jibril membawa dua malaikat akhsyabain, malaikat dua gunung. Malaikat gunung ni datang. Jibril beritahu, ada malaikat gunung datang, mereka ada hajat. Dan malaikat beritahu, wahai Nabi, kami tahu apa yang kau lalui. Kalau kau cakap okey je, kau cakap go on je, kami akan ambil dua jabal ini, gunung Abu Qubais, kami akan smack atas orang Taif, habiskan dia orang punya riwayat. Jadi sandwich lah. Kalau kita kat situ lepas berdarah, lebam, malaikat datang offer, kalau kau cakap okey, aku akan ambil gunung, aku akan hancurkan penduduk Taif. Kita akan cakap apa? Kita akan cakap ada satu lagi gunung tak? Yang ketiga, kau bagi kau-kau dekat dia. Dan sini kita lihat bukti rahmat Nabi ni. Nabi ni memang seorang Nabi lah. Nabi kata, la kalla, dia kata, jangan, siapa tahu Allah akan mengeluarkan seseorang yang mengucapkan kalimah tiada Tuhan selain Allah dari rahim mereka. Dia kata, jangan, aku expect akan lahir orang-orang Islam daripada rahim mereka nanti. Maksudnya generasi akan datang. Tengok, Nabi ni seorang yang fikir jauh ke depan. Dia bukan kita jenis nak mengamuk sekarang je, tak fikir jauh masa depan, generasi akan datang. Dan lihat betapa hebatnya, sampai hari ini Taif adalah tempat 100% orang Islam. Di tempat Nabi dilempar, hari ini orang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan itu berlaku disebabkan kesabaran Nabi SAW dan rahmat Nabi SAW menyebabkan hari ini mereka terima Islam. Dan disebabkan kesabaran Nabi tak putus asa ni, kita terima Islam kat sini. Nabi ada banyak peristiwa yang Nabi boleh buat keputusan untuk okay, that's it, done, I'm giving up, saya dah tak nak buat dah ni, tak tahan dah. Tapi disebabkan Nabi bertahan, kemudian generasi seterusnya bawa risalah tu bertahan, sampailah hari ini kita sebut la ilaha illallah, kita sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala hari ini. Ini semua disebabkan pengorbanan yang mereka lakukan. Dan bila dalam keadaan seperti ini, Zaid tanya kepada Nabi, Nabi, sekarang ni orang Taif dah halau kita dah kena lempar dan kita nak kena balik ke Mekah ni. Orang Mekah mesti dah tahu dah kita ni cuba keluar dan bawa dakwah ke tempat lain. Jadi macam mana ni Nabi, macam ni kita nak balik ke Mekah? Tanya Zaid. Wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan menjadikan apa yang engkau lihat sebagai kemudahan dan jalan keluar. Sesungguhnya Allah akan menolong agamanya dan akan memenangkan Nabi-Nya. Baginda menjawab. Kita jangan risau. Tengok Nabi ni dalam keadaan macam tu, Nabi masih positif, Nabi masih confident, Nabi seorang yang optimis. Kita jangan risau, Allah akan berikan, Allah akan buka jalan kemudahan untuk kita. So Nabi pun kembali meneruskan perjalanan ke Mekah. Dan Nabi perlu masuk dengan adanya guarantor. Itu adalah culture di kalangan orang Mekah. Nabi tak boleh masuk dah seorang-seorang lepas ni. Nabi kena ada orang yang macam ibaratnya bagi pasport lah. Dia kena bagi tahu, okey, Nabi ni di bawah perlindungan aku, tak ada orang boleh kacau dia, my guarantee. Okey, dia kena ada orang yang macam tu. So baginda mengutus seseorang daripada suku Khuza'ah menemui Akhnas bin Shuraiq untuk meminta perlindungan. Baginda kemudian mengutus seorang daripada suku Khuza'ah mendatangi Akhnas untuk meminta perlindungan. Dan Akhnas beritahu, aku ini adalah sekutu bagimu, maka seorang sekutu tidak memberikan perlindungan. Kata Akhnas menolak permintaan utusan Nabi SAW. Yang pertama ni tak setuju. Akhnas ni dia kata, aku tak nak bagi perlindungan, aku sekutu dengan Quraisy. Lalu Nabi menghantar utusannya lagi untuk bertemu Suhail ibn Amr, namun ditolak oleh Suhail. Suhail pun tak nak. So Nabi tengah negotiate ni, siapa yang nak bagi aku guarantor ni? Yang pertama tolak, yang kedua tolak. Dia Suhail kata, sesungguhnya Bani Amir tidak akan memberikan perlindungan kepada Bani Ka'ab. Mereka adalah dia punya regulation dia dan sebagainya. Bani ni tak boleh melindungi Bani ni sekian-sekian. Kemudian Rasulullah SAW menghantar utusannya bertemu dengan Mut'im ibn Adi. Berbeza dengan kedua-dua orang yang sebelumnya, permintaan kali ini diterima. Mut'im ni terima permintaan Nabi. Dia kata, kami akan melindungi. Lalu mengambil senjata, mengajak anak-anak dan kaumnya untuk berangkat, untuk escort Nabi masuk ke dalam Mekah. Pakailah senjata dan duduklah kalian di sudut-sudut Baitullah, kerana sesungguhnya aku telah memberikan perlindungan kepada Muhammad. Dan orang Quraisy mula takut. Orang Quraisy tanya, "Wei Mut'im, kau ni bagi perlindungan ke kau ikut dia? Maksudnya kau jadi Islam lah." Mut'im clarify, bagi tahu, "No, aku hanya bagi perlindungan." Rasulullah SAW bersabda bersama dengan Zaid bin Harithah, segera berjumpa dengan Mut'im di Masjidil Haram. Ini adalah kali pertama Nabi masuk ke Mekah setelah pergi ke Taif. Kelihatan Mut'im berada di atas tunggangannya dan sedang menjerit dengan kuat kepada orang-orang Quraisy, "Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya aku telah memberikan perlindungan pada Muhammad, maka jangan ada seseorang yang mengejeknya." Dahsyat. Nanti kita akan lihat dalam sirah macam mana Nabi sebut waktu tawanan perang Badar. Nabi kata, kalau Mut'im datang cakap satu perkataan, aku akan bebaskan semua. Jasa Mut'im kepada Nabi SAW. Dan dia seorang non-Muslim, dia seorang kafir, dia tak terima Islam. Rasulullah diiringi sehingga sampai ke Rukun Yamani setelah satu sudut daripada Kaabah. Ini lepas sebelum Hajarul Aswad. Nabi amat terharu kerana sudah lama baginda tidak menyentuh Kaabah, dan sekarang ini rumah Allah itu berada di hadapannya. Lalu Nabi SAW bertawaf, salat 2 rakaat dan pulang ke rumahnya dikawal oleh Mut'im ibn Adi dan anak-anaknya. Mereka sentiasa bersiap sedia dengan senjata sehingga Rasulullah SAW memasuki rumahnya. Kebaikan Mut'im terus dikenang Nabi SAW walaupun dia seorang kafir. Demi Allah yang jiwa ini berada dalam genggamannya, seandainya Mut'im bin Adi masih hidup dan dia berkata kepadaku tentang tawanan perang kafir dalam perang Badar, nescaya aku akan mengikuti kata-katanya. Maksudnya waktu perang Badar, Nabi tawan ada berapa? Lebih kurang 70 orang Nabi tawan. Tak ingat angka dia berapa Nabi tawan. Kita semak balik dalam peristiwa Badar. Ramai Nabi tawan dan mereka kena bayar.
pampasan lah untuk dibebaskan. Ada yang kena mengajar dan sebagainya. Tapi Nabi kata kalau Mut'im datang balik, dia masih hidup, masa tu Mut'im dah matilah. Kalau Mut'im masih hidup dan Mut'im datang sebut satu perkataan apa-apa, dia kata dibebaskan, Nabi akan ikut kehendak, Nabi akan bebaskan. Tengok Nabi mengenang jasa walaupun dia seorang kafir. Walaupun dia seorang kafir. Sebab tu kita kena banyak lihat dalam sirah macam mana Nabi SAW interact dengan golongan yang kita kata kafir, musyrik dan sebagainya. Dia bukan hitam putih, black and white macam kita kadang-kadang fikir. Nabi ni seorang statesman, seorang negarawan yang tahu semua cara nak handle supaya mendapat manfaat yang lebih besar di dalam long run. Dan saya nak habiskan dengan satu kisah yang saya dengar daripada Syekh Ali Al-Quradari yang baru ni datang, Setiausaha Agung Persatuan Ulama Dunia, berkaitan dengan dakwah ni lah. Dia kata ni kisah benar di situ. Dia ada kawan nama dia Muhammad Siddiq. Kawan dia yang dikenal 30 tahun dulu, dan kisah ni diceritakan 30 tahun dahulu. Muhammad Siddiq ni orangnya kurus, kecil, dan dia ni seorang da'i yang selalu pergi berdakwah di penjara. Style dia pergi dakwah di penjara, seminggu 2 orang akan masuk Islam. Dan penjara ni kita tahu tempat orang yang buat jenayah, pembunuh, perompak, dahsyat lah. Satu hari di penjara ni dia dah dakwah ramai orang dah. Satu hari masuk seorang lelaki yang besarnya macam gergasi, gangster besar. Tak ada orang berani dekat dengan dia, dan dia dikurung dalam penjara yang tak boleh share dengan orang. Kalau share mesti gaduh, boleh mati orang tu. Pengawal penjara beritahu dekat Muhammad Siddiq ni. Ni kisah ni berlaku di US. Dia kata, kau selama ni duduk dakwah-dakwah apa semua ni, nah try yang ni. Ni bapak besar ni, gangster besar, cuba try dekat dia. Cuba. Muhammad Siddiq ni kata, menarik, tak apa, boleh. Dia ni seorang da'i yang sejati. Dia pergi, kata, Assalamualaikum, apa khabar? Dia greet lah. Dia kata, lelaki tu tunjuk penumbuk, belah, dia kacau aku. Muhammad Siddiq ni kata, aku sayang kepada engkau. Dia kata, aku benci kepada engkau, keluar, jangan ganggu aku. Ada apa-apa khidmat aku boleh buat untuk engkau dan semua. Jangan pergi, aku tak nak tengok. Dia tak nak. Okey, tak apa. Muhammad Siddiq kata, tak apa, esok kita cuba. Esok Muhammad Siddiq ni datang lagi, jumpa. Dia kata, apa khabar, apa semua. Dia tak nak, dia tak suka. Dia kata, aku datang ni nak tolong kau. Kau nak apa-apa tak aku belikan dia luar. Kau nak makanan ke, kau nak biskut ke, apa semua. Dia mula rasa, orang dia nak tolong aku ni okey juga. So dia pun mulalah dekat sikit. Esoknya Muhammad bin Siddiq ni, dia kata dekat pegawai penjara, buka pintu ni, aku nak masuk. Pegawai kata, kau gila ke? Kau tak nak hidup lama? Dia, tak apa, aku boleh handle dia. Dia masuk, tuan-tuan, seminggu dia baru berkawan dengan lelaki gangster ni. Dia masuk Islam. Bapak gangster ni masuk Islam. Dalam masa beberapa bulan dia belajar agama Islam, dia jadi ketua banduan dalam penjara. Dan di US, kaedah dia, penjara ni adalah untuk islah, pembaikan karakter. Selepas karakter dia dah baik, mereka akan dibebaskan. Lelaki gangster ni, dia keluar, dia pergi dakwah, diislamkan ayah dia, diislamkan adik-beradik dia, diislamkan keluarga dia semua. Satu hari dia datang balik kepada Muhammad Siddiq dan dimarah. Dia kata, engkau yang bertanggungjawab. Muhammad Siddiq ni dah takut dah. Kokok dia dah murtad ni, habis aku. Sebab kalau orang macam ni murtad, memang jawapannya kita mati je. Sekali Muhammad Siddiq ni pergi dekat, peluk dia, dan dia peluk dan dia menangis. Gangster besar ni menangis. Kenapa ni kan? Kemudian dia cerita, aku keluar ni, aku dah islamkan ayah aku dah islamkan adik-beradik aku. Tapi dia kata, mak aku ni sebenarnya lagi baik daripada ayah aku, tapi dia dah mati. Dan salah engkau sebab engkau dakwah aku lambat. Kalau kau dakwah aku awal sikit, dia takkan masuk neraka. Dia cakap macam tu. Dan Syekh Ali Quradari sebut, dan itu yang paling menggerunkan, dia kata semua non-Muslim yang ada di keliling kita ni nanti akan persoalkan kita. Ya Allah, dia akan sebut, dia ni kerja dengan aku berapa tahun, dia tak pernah cerita kepada aku tentang Islam. Dia ni tinggal berjiran dengan aku berapa tahun, dia tak pernah cerita kepada aku tentang Islam. Dia boleh cerita benda lain, pasal bola, pasal politik, apa benda semua boleh sembang, tapi pasal agama dia tak pernah sentuh. Dia tak pernah cuba nak explain, tak pernah cuba nak dakwah aku. Dia bertanggungjawab.
Saya dengar yang tu, saya tahu alamak. Kita kat tempat kerja berapa ramai non-Muslim. Dan kalau kita lihat sirah, kerja Nabi ialah macam tu lah. Jumpa non-Muslim dakwah, jumpa non-Muslim dakwah. Walaupun dia tak masuk Islam sampai mati kan, Abu Talib, tapi usahanya terus diteruskan sampai orang tu mati. Itu baru kita kata sayang. Kalau kita nak kata semangat perpaduan, semangat satu Malaysia dan sebagainya ni, kita sepatutnya datang dengan perasaan kasih sayang, nak dakwah orang. Sebab Syekh Ali Qadari kata, kita ni ada satu tautan keimanan, iaitu sesama orang Islam. Yang kedua, tautan kita dengan ahli kitab, Nasrani dan Yahudi. Sebabkan Nabi ada karakter, Nabi satu dengan mukminin, satu lagi dengan ahli kitab. Sebagai contoh Rom, orang Nasrani, Nabi ada extra good relationship. Kemudian dengan penyembah-penyembah berhala ni, bukan agama samawi, kita ada ukhuwah insaniyah. Yang mana ukhuwah insaniyah itu mestilah didasari untuk tujuan membawa mereka kepada kebenaran dengan cara yang terbaik, dengan cara yang penuh lemah lembut, dengan penuh hikmah. Kita kena usaha. Dan kita takkan rasa benda ni kalau kita tak ada ahli keluarga yang non-Muslim. Yang bila kita lihat orang yang non-Muslim ni, yang masuk Islam, mak ayah dia belum Islam, kita dapat lihat betapa kuatnya semangat dakwah dia. Dia cuba siang dan malam nak Islamkan parents dia, sebab dia tahu harga yang perlu dibayar kalau tak masuk Islam adalah neraka Allah SWT. Kalau kita sayang dengan sesama orang ni, kita kena terjemahkan sayang itu dengan dakwah kepada dia, dan tentunya dakwah ni tak bolehlah kita buat dalam keadaan kita sendiri tak apply apa yang kita dakwahkan. Okay? So semoga Allah SWT bantu kita untuk mengikut sunnah Nabi SAW, untuk menjadi seorang da'i yang sungguh-sungguh membawa kebaikan kepada manusia, membawa perubahan, dan sanggup bersabar dengan tekanan dan ujian yang akan ditimpa. Sebab tak ada da'i yang buat kerja atas kapet merah. Nabi, orang yang paling hebat pun melalui perjalanan yang getir macam kita cerita tadi. Nabi diuji dengan macam-macam ujian, dan Nabi tetap bertahan, dan Nabi terus istiqamah sampai Nabi selesaikan misi ini. Moga Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita faham, bantu kita menghayati kisah ini daripada hidup Nabi SAW. Selepas ini kita akan cerita tentang bagaimana kisah Nabi SAW Isra' dan Mi'raj. Nabi selepas semua di dunia ni tak boleh bantu Nabi, Allah SWT bawa Nabi ke langit. Satu journey yang sangat penting yang kita akan baca selepas ini. Moga Allah SWT terima kita pagi ini, amal baik kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.